Jadi sebagai pembuka medan perkongsian amalan terbaik Persatuan Ibu Bapa dan Guru, saya dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Wan Muhammad Zuhdi bin Wan Abdullah yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Islah merangkap AJK KPIBKS Negeri Kelantan dan merupakan pengerusi KPIBKS Daerah Kota Baru untuk memulakan sesi perkongsian pada hari ini. Untuk makluman hadirin sekalian, beliau merupakan seorang peguam yang terkemuka di negeri Kelantan. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang didatangkan khas daripada Gua Musang pagi hari ini, Cikgu Mat dan juga Cikgu Hamidah Syem Cemerlang, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim 1. Sebelah ni je sekolah dia. Yang saya hormati Bapak Ustaz Cik Syahrudin bin Cik Omar, Ketua Penolong Pengarah Pengarah Unit Rendah, Wakili Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, dan berbahagia Datuk Neh, Pengurusi Kumpulan Penggerak KPIBKS Negeri Kelantan, Ustaz Cik Wan Ahmad Azmi, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan GPN, tuan rumah tuan punya yang menjaga dewan kita hari ini, tuan-tuan perempuan pegawai daripada GPN dan juga BPD, ahli tuan kuasa kumpulan penggerak Ibu Bapa Negeri Kelantan, Swasta Negeri Kelantan, tuan-tuan perempuan guru-guru penolong kanan HEM dan rakan-rakan YDP PIBG serta tuan-tuan perempuan penonton maya pada program pada hari ini. Pertamanya saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Datuk Neh dan juga JPN yang menjemput saya untuk hadir pada hari ini. Pertamanya saya mohon maaf lah, saya pun first time bagi program macam ni, tapi ada jemput saya datanglah menguatkan dan mengharapkanlah kalau kata perkongsian yang saya buat ini tak berapa baik dan kurang daripada sekolah tuan-tuan perempuan, saya mohon maaf awal lagi. Cumanya hasrat daripada Kumpulan Penggerak Negeri Kelantan ialah supaya kita duduk sama-sama, sit down together, bincang. Mungkin saya tunjuk sekolah saya hari ini, kejap lagi daripada sekolah Padang Puting, dan kemudian lepas ni kita bincang sama-sama sekolah masing-masing, kongsi sama-sama, dan insyaAllah kita dapat idea untuk dibuat kat sekolah kita. Kerana sebenarnya saya pun pada 6 tahun lepas, sebelum ni saya tak pernah berminat untuk berada dalam pengurusan PIBG ini. Sehinggalah saya pada masa itu saya tengok dalam Facebook sekolah saya, guru besar baru mari datang duduk mengecat pagar. Dia orang perempuan cat pagar sama-sama dengan guru laki-laki, dengan orang kampung kat Facebook. Saya kata guru besar ni hebat ni, aku kena rapatkan dengan sekolah. Dan guru besar hebat itu ialah guru besar Cikgu Hamidah sekarang lah, bersama saya 3 tahun di Kolej Lah dan sebelum pindah ke Dato' Hashim. Jadi nak beritahunya ialah bila ada guru besar yang bersemangat begini, kita pun rasa semangat ibu bapa, dan pada hari itu juga saya pun rasa saya kena bersama-sama
Dan alhamdulillah pada masa itu saya ada anak di dua sekolah, di sekolah saya di Islah dan juga anak di sekolah Zainab 1. Jadi nak beritahu, saya kena beritahu pasalnya hari ni kita kumpul share nak sekolah saya, sekolah orang lain, sekolah putih dan macam-macam. Sekolah Chonghua ada, sekolah macam-macam ada. Jadi nak beritahunya bila kita ramai-ramai ni akan banyak pencambahan idea, dan saya bila masa tu saya pergi nak beritahu lah sekolah hidup lama. Masa tu anak saya dah seorang keluar daripada Islah, sehinggalah habis orang yang kedua pun darjah 5 dah. Maknanya dah lama saya tak pernah campur dengan PIBG, dan ada di sekolah Zainab. Jadi bila saya masuk, saya beritahu Syam, kenapa sekolah kita tak macam sekolah orang lain. Saya masuk sekolah SBT ni, dia ada duit banyak, dia dapat grant daripada kerajaan 1 juta lebih setahun. Jadi dia orang boleh buat cantik. Masuk kelas dia satu, hebatnya macam ni ke sekolah. So, kita tak pernah lihat apa ni berlaku di sekolah Islah. Jadi kita kata kita kena buat. Jadi berdasar pada itulah bermulanya gerak kerja saya di sekolah Islah ini, dan bermulalah kerja-kerja sehinggalah hari ini. Sebenarnya maksud saya je, bila kita ada sharing itu, kita akan berlakulah idea lain yang berlaku dalam kepala kita, apa kita boleh buat. Jadi mungkin apa perkongsian saya pada hari ini, ada beberapa idea daripada saya yang mungkin boleh bawa balik. Kalau tak setuju, tak apa. Kalau setuju, okey, ambillah copy paste lah, buatlah kat sekolah masing-masing. Dan mungkin lepas ni masa kita makan-makan, borak-borak, kita tukar-tukar, sekolah demo awak gapo, sekolah kawai awak gapo, so kita bincang-bincang. Itulah hasrat daripada kumpulan penggerak untuk kita sit down together dalam satu majlis pada hari ini. Cumanya kebetulan hari ini hujan, musim sejuk, ramai tak sempat hadir lagi, tak apa. Benda ni dirakamkan dalam YouTube daripada kumpulan penggerak dan kita share sama-sama. Jadi sedikit perkongsian sekolah Islah ni letaknya di dalam bandar, dekat dengan depan pejabat bomba. Jadi kita ada dudukan dalam 1,300 lebih pelajar. Jadi sekolah yang agak besar, kita ada 96 guru, campur semua-semua dekat 100 lebih tenaga yang ada di sekolah Islah. Jadi sekolah yang agak besar dan pelbagai latar belakang. Bukan kata orang kata sekolah bandar, demo sekolah bandar tak apa mudah buat kerja. Jadi rakyatnya Kuala Lumpur sekalipun ada orang susah, orang payah, orang yang tak berkemampuan, dan begitulah sekolah dalam bandar. Jadi jangan katalah okey perkongsian daripada Islah hari ni aci dia daripada sekolah dalam bandar, tak boleh nak copy paste. Jadi ini lebih kurang. Jadi saya tunjuk dulu peringkat awal. Ini adalah tandas, tandas yang baru dibuat sekolah Islah. Kita guna konsep yang agak indah. Yang semua ini saya akan kongsikan di akhir daripada slot kita pada hari ini. Semua ini akan saya kongsikan kejap lagi. Saya harap enjoy program ini. Kita sama-sama, mungkin yang kita buat ni taklah seberapa sangat, taklah seberapa sangat, cumanya bolehlah untuk dikongsi-kongsikan. Jadi sebenarnya semua yang dibuat di sekolah Islah ini adalah tidak berlaku secara tiba-tiba, tidak berlaku. Semua benda yang kita buat itu tak berlaku secara tiba-tiba. Jadi apa yang saya nak share ini, apa yang kami lakukan lah, bukan apa yang tuan-tuan perempuan perlu buat. Apa yang kami lakukan di sekolah kami, saya akan sharekan di sini. Jadi antara yang kami lakukan ialah 3 benda je, mudah je. Kenal diri, siapa kita. Siapa kita kalau ikut dalam mahkamah kita tahu lokus dulu, siapa awak, ada hak ke tak. Jadi pertamanya kenal diri dulu, siapa, apa. Jadi bila kenal diri, fungsi semua macam mana tu, barulah kita tahu apa macam mana nak berfungsi. Kalau kita tak kenal diri, tak boleh nak berfungsi, tak nak gerak. Siapa kita ni guru besar ke, PIBG ke apa, ini balah dengan cikgu. Tak tukar cikgu tu, tukar cikgu ni, nak cikgu tu macam-macam. Kalau kita tak kenal diri. Jadi bila kita kenal diri, maka barulah kita boleh berfungsi. Dan berfungsi itu pula macam mana cara nak gerak, macam mana tu, apa yang kami buat di sekolah kami saya akan bagi tahu. Dan selepas dah kenal diri dan tahu macam mana berfungsi, barulah kita boleh buat kerja. Buatlah sama-sama dengan guru-guru dan rakan-rakan ibu bapa dan orang sekitar. Kadang-kadang orang sekitar pun bukan ibu bapa pun akan join sama-sama. Jadi apabila kenal diri ni, pertama sekali lah, saya rasa apa saya buat lah. Bila lantik PIBG, kita kena buka tengok apa itu perlembagaan. Macam Cik Syarif beritahu tadi lah. First step,
first step nak tahu apa benda PIBG ni apa benda. So pergi buka dalam internet mudah je, tekan perlembagaan PIBG. Dalam tu akan keluar perlembagaan persatuan berapa macam-macam. Tu tekan je, mana-mana sama je. Dan perlembagaan PIBG ni kat mana-mana sekolah sama, tak ada sekolah lain, sekolah B lain, sekolah C lain. So bila kita tekan je dapat. Jadi bila kita dah buat tu, kita dah kenal, maka apa yang kami buat ya, kami kena kenal diri lah. Kami buat logo, kami buat moto sekolah. Jadi sekolah Islah kami ada logo warna kuning ke atas tu ialah logo sekolah kami. Dan kita punya moto ialah committed to quality. Jadi kita nak buat program kita yang berkualiti, bukan sekadar biasa-biasa yang kami rasa perlulah. Jadi macam biasa kita ada visi dan misi. Di misi kita lah untuk pendidikan berkualiti dan misi untuk melestarikan pendidikan yang berkualiti. Jadi semuanya adalah kualiti. Apa-apa nak kualiti je kita fikir. Jadi bila kita dah set diri kita kat Islam itu pada masa itu, jadi bermulalah kita tahu tujuan kita. Jadi antara utama tujuan PIBG yang kami di Islah tahu ialah untuk kita ni nak bantu sekolah ya, nak bantu guru-guru, bantu anak-anak kat sekolah. Jadi macam mana nak bantu? Macam nak bantu ni kalau tak ada duit, tak boleh bantu. Kena cari duit nak bantu, bukan kata dari segi macam-macam program lah, kita kena bantu sekolah. Jadi antara yang kami buat ialah saya di Islah kita buat clear punya gerak kerja. Awal-awal lagi dengan guru besar dan juga AJK PIBG, saya kata PIBG jaga bahagian luar sekolah, guru-guru dan parent jaga dalam sekolah. Sekolah ni ada dua jenis, kita ada bangunan, kantin, surau, semua tu. Okey, yang bahagian luar tu PIBG jaga, yang bahagian dalam guru-guru jaga, guru-guru dan juga parents. Kita tak campur bahagian pembelajaran, itu semua urusan sekolah. Jadi maksud saya bahagian luar ni, bahagian dewan, surau, kantin, longkang, toilet, yang umum ni PIBG jaga. Bukan jaga, akan tolong membantu sekolah. Bukan jaga bahagian sekolah, kita jangan campur. Bahagian dalam pula, dalam kelas kita kata masa tu guru-guru dan parent jaga. Jadi inilah yang ada akan jumpa dalam bila kita masuk dalam internet, akan jumpa anggota persatuan yang ada persatuan terdiri daripada guru-guru, bapa dan sekolah. Semua akan ada dalam perlembagaan. Semua orang tahu siapa anggota dia, siapa YDP, kena ada seorang YDP, kena ada yang tua, kena jantung rasa lah, semua itu. Jadi apabila kita dah tahu semua tu, kita akan nampak dalam tu ada satu jawatan YDP, satu je. Jadi kalau macam sekolah saya ada 1,300 orang pelajar yang terdiri daripada lebih kurang 800 parents. Maknanya daripada 800 lebih tu kena pilih seorang je, seorang je YDP dan beberapa orang AJK. Jadi bila dah tahu seorang, bermakna masa-masa tu saya kata ni satu jawatan yang penting. Kerana seorang, bukan 5 orang. Kalau 5 orang tak apa. Jadi saya nak bagi tahu lah apa yang saya di Islah lakukan ialah, apabila kita rasa kita ni hanya seorang saja yang dilantik daripada ramai-ramai ni untuk membantu sekolah bagi dalam pos jawatan YDP, kita kena rasa aku seorang yang besar, penting kat sekolah ni, bukan main-main, bukan pos yang suka-suka. Jadi bila kita sampai macam itu, dalam kita punya check dalam kerja-kerja buat kita ialah mempengerusikan mesyuarat. Jadi apa yang saya buat di sekolah Islah, selepas buka perlembagaan, saya jumpa SU, saya minta semua minit mesyuarat sebelum ini. Kita tengok apa yang sebelum-sebelum ini buat. Kalau kita tak tengok, kita tak tahu apa yang buat. Jadi bila kita tahu sebagai seorang YDP, kita kena tahu apa pos kita mempengerusikan mesyuarat. Dan guru besar ialah penasihat kepada PIBG. Bila kita tengok mesyuarat, kita kena tahu apa peranan kita dalam mesyuarat. Jadi mesyuarat ni kita bincang apa yang berlaku dan apa plan untuk apa yang akan berlaku. Jadi kalau mesyuarat itu hanya satu daripada, kita tengok mesyuarat itu hanya makluman semua, ini bukan mesyuarat, ini sebagai pemakluman. Jadi apabila kita tahu pos kita sebagai YDP, kita kena tahu aku kena attend mesyuarat betul-betul. Jadi bila kita attend mesyuarat, kita kena tahulah kita yang pengurusi, bukan guru besar.
ada kadang-kadang lah, bukan daripada kita. Yang pengurusi itu guru besar, semua guru besar. Kita hanya tengok serah pada guru besar. Apa yang kita jadi YDP, pos satu orang daripada ramai-ramai. Jadi apabila kita dah set macam tu, apabila kita tahu peranan bermasyarakat untuk membincang apa yang telah berlaku dan merancang apa yang akan berlaku, barulah akan berlaku apa rancangan-rancangan. Jadi saya nak beritahu dekat Islah, bila saya masuk, saya buat mesyuarat bukan pendek, jam 2 jam lebih. Masa tu saya dengar macam-macam orang kata, mesyuarat gapo lah panjang-panjang ni, mesyuarat gapo lah macam-macam, kecek sajalah tu, buat tu itu ni macam-macam. Jadi bila rasa dengar macam tu, tak apalah, kita tahu apa yang kita nak buat, biar orang cakap apa. Peringkat pertama ni orang cakap kecek saja, takkan jadi, mungkin masa. Tapi bila kita dah ada set goal kita buat kerja. Jadi satu lagi yang nak dimaklumkan apa yang kami di PIBG Islah rasakan pada masa itu ialah apabila dilantik dalam PIBG, kita tahu inilah persatuan bapa untuk sekolah kerajaan, bukan sekolah persendirian. Kalau sekolah persendirian ni dia ada kemungkinan akan ditutup, sekolah kerajaan ni tak mungkin akan ditutup kecuali ada gempa bumi, runtuh, yang benda-benda pelik-pelik yang tak akan berlaku lah. Jadi bila kita rasa benda tu akan kekal, jadi kita kena rasa semangat bahawa kalau kerja buat aku kat sini kekal, aku buat benda kat sini akan diguna pakai dengan lama, dan benda tu akan duduk sini sampai bila-bila. Tak kira lah kalau benda tu berbentuk fizikal akan kekal, kalau bentuk gerak kerja akan kekal, diuruskan oleh orang lain, benda tu akan kekal. Jadi benda-benda macam inilah yang memberi semangat pada kami di Islah bahawa benda yang kekal ini insya-Allah akan bawa masuk kita ke kubur. Kerana saya ni bukan orang politik, kita ODP bukan orang politik, orang biasa-biasa. Inilah peluang untuk kita memberikan sedikit semangat kita kepada persatuan, pada orang ramai. Jadi dalam hal itulah kami bergerak, dan di Islah banyak projek-projek yang kita buat untuk saya share kejap lagi. Jadi seterusnya bila dah sedar siapa kenal apa itu PIBG, hak dia kat mana, guru besar kat mana, kerja kita PIBG apa, kita dah tahu fungsi semua-semua tu, macam mana nak berfungsi, masuk pada macam mana nak berfungsi kan. Jadi kami di Islah kami semangat, antara saya dan guru besar pada masa itu semangat, dan saya melancarkan satu kata-kata semangatlah untuk semua dilumatkan di sekolah bahawa usaha biasa-biasa, hasil biasa-biasa, dan usaha luar biasa, hasil luar biasa. Jadi pada itulah semua kita kekalkan, banyak kita naikkan banner-banner bahawa kita kena berusaha luar biasa, lebih sikit lah. Mana usaha bukan biasa orang lain buat, kita lebih sikit, luar biasa. Kalau kita lebih sikit, hasilnya lebih lah sikit. Kalau kita usaha lebih banyak, maka insya-Allah hasilnya akan lebih banyak. Itu maksud luar biasa, luar daripada kebiasaan. Jadi fungsi macam saya cakap tadi, kita hanya untuk membantu sekolah, menjadikan sekolah itu selamat dan ceria dan seronok kepada anak-anak kita, yang anak-anak yang ramai ni. Pasalnya kita macam musim Covid ni, kita tahu bila anak kat rumah, kita sendiri pun susah hati nak jaga anak bukan mudah. So bila kita tinggal anak kat sekolah daripada pukul 7 pagi tu hantar 7.30 tu sampailah pukul tengah hari pukul 1. Kalau yang darjah 6 sampai pukul 5 kat sekolah lagi, campur dengan kafar. So sepanjang hari, siang hari bekerja je berkualiti tu anak-anak kat sekolah. Jadi kami fikir kita kena sediakan suasana yang kondusif, selamat dan selesa, gembira untuk mereka semua. Jadi tanpa duit, tanpa wang yang banyak, kita tak mungkin untuk dapat berkhidmat kepada satuan ini. Kerana kita seorang, anak-anak orang lain 100,000 lebih. Lepas tu takkanlah kita YDP dan DJK je nak keluarkan duit nak bantu sekolah kan? So kita kena kerja lebih sikit. Jadi pada masa tu saya tengok di PIBG saya sebelum ni yuran PIBG RM30. Banyak kali masuk mesyuarat tak pernah lepas RM30 itu, semua dibantah, tak setuju. Jadi saya pada masa tu berbincang dengan PIJK dan pihak sekolah, kata kita kena naikkan daripada 30 pada 50. Jangan ramai kata tak boleh, tak lepas, susah dah lepas. Jadi saya kata takkanlah 50 hias tahun tak boleh, 50 hias tahun tak boleh. Pasalnya sebelum ni masuk jas 1 duduk sekolah tadika. Sekolah tadika ni paling ewek pun 100 hias boleh.
Biasa 150, 200, 250 pun ada sebulan. Itu sebulan, bukan sehari, bukan setahun. Jadi kita ni RM50 setahun, maknanya dalam apa, tak sampai 2,5 sebulan. Nah, kita ada 12 bulan, bagi dua, tukang itulah RM3 sebulan lebih kurang. Jadi pada masa itu antara usul wajib di setiap AGM PIBG ialah kami tetapkan, kami bermula bayaran sumbangan PIBG bagi setiap murid, bagi setiap keluarga pada sesi sekian tu ditetapkan pada kadar RM50. Jadi saya kata kena tukar, jangan dinaikkan. Kalau kita sebut dinaikkan daripada RM30 ke RM50, semua orang buka mata, buka mata, naik tu naik, jangan sokong. Jadi saya tukar perkataan tu, kita tetapkan pada RM30-50 setahun. Jadi sama juga dalam masa kerja kita ni, setiap tahun saya tetapkan akan ada satu usul memberi kuasa pada PIBG untuk memungut derma sumbangan kepada ibu bapa penjaga dan orang sekeliling untuk bajikan keceriaan di cemerlangan sekolah. Jadi bab derma ni satu hal jugalah, kita di PIBG tidak dibenarkan untuk kutip derma ikut DAR, mendapat kelulusan JPN, DPD semua. Ini saya tahu tapi kalau nak dapat kelulusan lambat, kadang-kadang rumah terbakar dia nak dapat. Kadang-kadang nama ada program tiba-tiba nak dapat duit, tak ada. Jadi undang-undang persatuan, kalau benda tu dah diluluskan dalam AGM, diluluskan, kita buat sah dan tak salah walaupun JPN tak lulus. Jadi saya memberanikan diri pada masa itu, saya masukkan dua ni dan benda ni diluluskan. Jadi beri kuasa yang besar kepada PIBG kami untuk bergerak pada masa itu. Jadi satu cara mungkin saya share sini. Ni saya nak bagi tahu cara macam mana nak dapat kelulusan yang mudah. Pasal mostly kalau sekolah ni yang datang masyarakat PIBG itu perempuan, mak-mak. Ayah-ayah ni jarang, tak ramai. Jadi kalau datang ni mesyuarat macam kita tadilah, kalau datang you duduk belakang tu. Yang tadi pun sama, kita pun yang ni, kita ni pegawai kanan dan orang hebat juga. Kita pun sama di belakang, budaya kita. Jadi maknanya orang kita ni malah nak ke depan, segan, takut orang perhati. Itu masyarakat kita. Jadi saya perasan benda tu berlaku. Jadi cara saya bila usul ni, saya tanya dulu, siapa angkat tangan siapa yang bersetuju. Angkat tangan siapa yang tidak bersetuju. Tidak bersetuju dulu. Tak ada orang angkat lah. Benda orang takut, tak tengok, tak bersetuju. Angkat tangan siapa yang berkecuali. Semua tak angkat. Jadi sehingga saya kata okey, kita setuju 100%. Jadi macam itulah cara. Kalau kita start dengan siapa setuju kat tangan, kalau tak kat tangan petai lagi, awal-awal lagi, usul kita takkan diluluskan. Jadi cara ni tengok macam mana masyarakat kita ni, kita angkat tangan siapa yang tak bersetuju pada usul ini. Tak ada orang angkat lah, for sure. Kalau ada pun sikit lah. Tak berkecuali pun tak angkat. So tak payah tanya dah yang bersetuju, kita jauh umum je. Okey, usul ini dipersetujui 100%. Jadi untuk makluman pihak JPN jugalah, kalau pegawai JPN dan PBD, kalau kami di Islah hantar minta kelulusan itu, janganlah lambat-lambat luluskan pasal semua dah 100% setuju. Jadi saya tunggu lama, alasan kenapa Islah RM50 kalau yang RM30. Padahalnya yang RM50 itu sikit sangat, RM3 sebulan je. Janganlah susah-susahkan kami orang kerja. Cik Tablet, rakan-rakan. Jadi satu yang pertama, yang keduanya nak beritahu juga kami di Islah kami ada grup WhatsApp semua kelas. Kita ada 44 kelas. Yang ni satu cabaran pada tahun pertama. HM saya tanya, YDP, you boleh reach parent tak? Ya, boleh, dia kata. Jadi kita melalui grup, kita buat grup lah. Okey, tahun pertama kita buat keputusan buat grup tahun 2016. Saya buat grup kelas saya ada 3 orang di masa tu. Grup kelas tak nak masuk kan. Saya marah, kenapa lah cikgu-cikgu tak nak buat Sehinggalah tahun 2017 ni, 17 grup besar saya buat grup WhatsApp sendiri 2 hari 2 malam. Dia buat benda ni, 44 kelas, dia masukkan semua parents dan masukkan guru besar, pihak pentadbir dan sama dengan saya di YDP. Jadi kami ada 44 grup penuh. Jadi bila dalam tu semuanya benarnya jadi mudah, semua jadi mudah dan senang. Semua program PIBG dan juga program sekolah dimasukkan dalam tu. Saya dah bersama grup sama tu amat aktif dalam grup.
kita support menyapot, sokong menyokong, menyapot bahasa Melayu Inggeris menyapot, sokong menyokong antara sama-sama lain. Jadi bila saya bagi, guru besar akan support saya. Saya bagi, saya akan support sekolah. So akan berlaku support menyapot di antara, sokong menyokong di antara sekolah dan PABG. Dan pada masa inilah bermulanya gerak kerja kami istilah dengan rancak dan seronok. Cakap seronok. Pasalnya masa tu orang tak suka. Guru-guru marah saya buat banyak kerja, malam-malam orang tanya tu mana grup macam-macam. Saya dengar macam-macam. Guru-guru tak suka saya macam-macam. Sehinggalah benda lepas itu berlaku. Jadi bila struktur dah betul, kita dah kenal diri, siapa kita, semua benda tu, apa tugas fungsi kita. Kita cukup dana ada masa tu, saya ingat tahun lepas 2019 sebelum Covid. Saya tetapkan syarat, saya buat grup kecil saya NYDP bersama dengan bendahari PKM. Saya tetapkan nak 80% daripada pelajar bayar yuran PABG. Saya ada dah bukan 800 lebih keluarga. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 kita dapat bukan dalam 735 keluarga bayar RM50 seorang. PABG dapat dalam RM36,750. Dengan RM36,000 banyak benda PABG boleh buat. Boleh buat program-program dan juga benda-benda lain. Bayangkan kalau itu hanya RM30, waktu yang bayar pula hanya baru dalam 300-400 kan. Berapa ya? So belum-belum ni kita dapat dalam 18,000, tak pernah dapat lepas ke 20,000. So sekarang ni istilah lebih daripada tu, 30,000 lebih setahun kita dapat. Jadi bila dah ada duit struktur tu, kita buat kerja lah. Kerja sama-sama. Kerja sama-sama Pin. Jadi pada tahun pertama agak sukalah. Masa tu saya buat surat rata-rata minta tolong kawan-kawan itu ini. Antara masalah utama ialah tandas, busuk, kotor dan ini masalah semua sekolah. Jadi masa tu kita cari duit dalam bukan dapat 15,000, kita betulkan semua tandas, kita cat bagi ceria sikit. Lepas tu first time lah saya rasa kita buat kipas dan toilet. Kipas, kita buat exhaust fan. Saya rasa banyak sekolah yang belum ada kipas dalam toilet. Sebelum masuk Islam, kenapa ada kipas? Pelik untuk memastikan air kering dan tak berbau. Jadi lepas itulah program bermula. Ada Carnival BSN masa tu dibuatkan sekolah. Kita buat panggil BSN. Masa tu banyak company luar masuk, Naga Nasional masuk dan orang sekeliling ada macam-macam. Kita buat yang happy-happy Carnival jual-jualan, main-main, ada kuda, ada macam-macam lah masa tu. Dan untuk pasmian tu ada kursi apa nama tu, kita orang naik kereta kuda untuk pergi rasmi bersama dengan pegawai daripada TMB masa tu. Jadi duit daripada tu kita boleh siapkan dewan sekolah. Asalnya JPN yang tengah tu je, yang tengah so kita buat yang sisi je, tepi rusuk kiri kanan tu. Dan kita apa nama asalnya yang ni yang tengah saja. Lepas tu kita tambah tepi, lepas tu kita buat kipas, kita berlampu, kita berlantai tu kita bagi cantikkan lagi, kita buat color merah. Jadi kos semua yang kita buat ni dalam 132,000 dapat pada masa ni untuk pengaturan pihak JPN. 330,000 lebih kurang kita buat daripada program-program tadilah. Kita buat larian amal, kita buat masa karnival, program tu berlaku dalam seminggu tu, kita dapat 130,000 boleh siap dewan ni. Jadi yang lagi menarik ialah kita siapkan surau. Surau ni yang asal yang warna ni, yang ni tepi ni. Masa tu surau kita bocor. Lalu hujan basah. Pasal surau tu dia sekolah kecil asal, lepas tu bila kita sambung ni, yang tepi tu dia makin rendah. So rendah ni bila angin air hujan bawa, dia tak ada nak tolak air tu masuk dalam. So masa tu kita decide, saya ingat lagi, saya bersama dengan guru besar dan menari, kita duduk belakang surau ni. Duduk situ, kita kena besar surau. Nah, kita ambil satu ranting kayu, mana satu ranting kayu, bendahari ambil, kita buat gini kata, tarik ni atas tanah. Coret atas tanah. Okey, saya dengan Syam kata, okey, Cikgu Nain, Masa Syam, Masa Bendahari, tolong buat kertas kerja. Kita buat. Nah. So kertas kerja masa tu 70,000. Okey, kita lancarkan program. Jadi yang inilah masa kerja-kerja dibuat tu, saya ingat masa tu kita lancar dalam masa bulan apa ya? Bulan puasa, saya ingat bulan apa.
So kita masa inilah peranan yang dimainkan oleh saya beritahu tadi apa nama grup WhatsApp kelas. Kita ada 44 grup, kita minta situ. Pasal dalam ramai-ramai ni kita tak tahu, ada tu jutawan, ada tu rakan dia jutawan walaupun dia bukan jutawan, dia rakan. Ada orang tu kerja di pejabat majlis agama, ada orang tu kerja di pejabat kerajaan negeri, ada orang tu rakan dia mungkin bukan dia, rakan dia kerja di JPP. Jadi daripada inilah geraknya. Pasal surau ni mudah, kita masih 70,000 kita buat. Jadi alhamdulillah siap surau ni dalam setahun. Kos dia daripada 70,000 yang kita rancang tadi tu jadi 162,000, sampai lebih separuh, dekat dengan separuh, si 414 lebih separuh. Jadi siap juga walaupun kita rancang 70,000. Inilah peranan grup WhatsApp. Ada yang datang menghantar simen, ada yang bagi atap, ada yang bagi kayu. Ada guru tu suami dia kontraktor, okey saya sponsor cat dan juga tukang cat. Ada orang tu sponsor aircon, ada orang tu sponsor TV. Jadi surau kita ni penuh dengan aircon, cerah, ceria, siap tu bukan sekadar program-program keagamaan. Program-program akademik pun dibuat. Tengok yang belah kiri kanan tu program akademik. Yang ini program akademik. Jadi banyak program surau yang berlaku. Daripada asalnya yang buruk sekarang dah luar, cantik, comel. Cuma sekarang musim Covid tak pakai lah. Jadi pada satu ketika di sekolah kita ni kalau dah mandang sekolah lain air tak ada. Belum ni kita dah 3 kali buat boring. Kali boring habis 1,000 je. So kita buat gali telaga belah sebelakang surau. Habis dah 3,000 lebih. Pasal kita telaga, kita piping, kita beli macam tu, buat basah alat telaga macam-macam lagi. Jadi sekarang ni alhamdulillah air di Islah tak ada masalah. Cukup air walaupun masalah. Dia bukan masalah sangat, dia paip sumbak ya, saya rasa paip. Jadi dewan yang kita besarkan tadi pun, dewan yang besar tadi tu, yang kita dah besar kanan kiri tu, yang ni saya kata kita dah besarkan, yang belah kiri sampai ke bangunan sekolah, yang belah ni kita besarkan ke kanan. Lepas tu ada kipas kiri kanan, semua ada kipas selesa. Cumanya bila pagi program jadi panas, tengok panas ya. Bila panas tu ramai ingat saya ODP, budak-budak panas pagi Sian, saya pun pergi tengok panas. Waktu dalam ni program tadi bermula kerja baru kita buat dalam 2019. Kita buat makan lasa pula. Kita buat makan lasa untuk khas untuk cari dana nak siapkan nak siap besarkan dewan. Jadi kita makan lasa, panggil ni Cik Mak Yani Masjid JPN. Dia kita ada yang sponsor beli laksa tu, panggil budak-budak anak yatim mai makan. Ramai meriah sekolah pada hari tu. Dalam masa tu pun kita buat ada program lah, sama-sama makan tu budak-budak anak-anak kita buat program nyanyi-nyanyi, program apa yang sepatutnya lah. Ada dikir barat sambil-sambil tu. Jadi yang ni yang kata nak dibesarkan. Yang kita telah besarkan daripada sampai sini asalnya, kita besarkan sampai sini. Kerja-kerja. Nampak sikit agak-agak berapa masa ni kita tetapkan PIBG cari dana AJK 10,000 seorang. Kita bagi buat kupon 10,000 seorang jual. Guru-guru sekolah kita tetapkan cari 100 orang. 100 orang. Kita bagi kupon juga. Jadi lebih kurang tenaga kerja sekolah kita lebih kurang 100 orang. So 100 kali 100 kita dapat 10,000. Jadi alhamdulillah masing-masing lah kita tetap je 10,000, tapi macam bank lah, tak target tu ini tak sampai pun ada yang lebih yang kenalan tu. Masa ni peranan kita dengan sekolah, saya beritahu saya minta dengan pihak sekolah senarai ibu bapa dan pendapatan masing-masing. Masa ni saya beritahu JPN dan PPD, mohon maaf, saya minta untuk tengok di antara keluarga kita ni siapa yang gaji mahal lah, kita tengok. Pasal kita tak tahu, masing-masing kita tak kenal Jadi adalah yang tu gaji mahal sikit, lebih-lebih sikit. Yang ni saya personal PM. Saya beritahu kita nak buat ni untuk besarkan ni gitu ni. Jadi bagi tahu betul-betul. Untuk kekal meninakan di situ, tak akan buang selagi tak runtuh dan semua. Masa inilah kemain peranan tu. Dan alhamdulillah untuk projek makan laksa, nampak makan laksa Makan laksa ni agak kita boleh buat apa? Makan laksa.
agak-agak agak lebih kurang kami dapat RM60,000 lebih kurang RM60,000 lebih kurang saya tengok figure dah. Dan kos makan itu lebih kurang RM8,000 ya lah. Dan kita siap dewan ni RM44,000 ada lebih lagi. Dan untuk kita punya tak siap lagi, lantai kita buat lagi, apa nama lampu kipas kita buat lagi lah. Jadi itu dalam musim sebelum Kawit baru ni kita cantikkan kawasan sekolah ni. Ni asal depan sekolah ni kelas darjah 1 ni. Darjah 1 kita risau budak-budak ada unggar-unggar rebah. So kita decide kita buat tapak gajah. So kos dalam bukan RM16,000 di PBG. Komen je dia. Ceria daripada yang asal tadi. Jadi lepas tu apabila sekolah dah cantik ceria ni, yang tadi saya kata beritahu tadi tengah awal-awal kata PBG ni kacak banyak YDP ni. Kacak banyak. Setahun saya dengar kata tu bukan sekadar ibu bapa kat kedai kopi guru-guru pun mungkin kata yang sama. Alah YDP kacak banyak. Amal YDP bulan ni gitu Jadi apabila sudah berjaya, mulalah buka mata. Grup WhatsApp yang tadi tu yang semua marah-marah sekarang dah happy, semua dah enjoy Apa yang saya kata macam grup WhatsApp ni masa tu mudah je nak suruh parent happy. Kita ambil gambar anak-anak dia. Masa tu saya dengan HM main peranan lah, saya kata masukkan gambar. So ambil gambar dekat masa perhimpunan, masa dia buat program-program post dalam grup. Happy, enjoy dah. Anak saya ni dalam grup, meriah grup Jadi bila dah parent sudah rasa bersama dengan kita rasa mudah buat kerja. Jadi saya nak bagi tahu antara kerja yang bila dah ambil gambar tu, yang macam saya kata tadi, kita ni PIBG main peranan luar, dewan, tandas, kantin. Dan salah satu yang antara kerja buat pada masa tu ialah PIBG telah berjaya cari kursi dan meja buruk kat kantin. Banyak juga saya tengok berapa kos tak jumpa cari gambar, lama dulu. Lepas tu bila dah happy tu, jadi saya kata kita buat pertandingan kelas cantik, kelas cantik. Jadi yang kelas cantik ni satu kelas 30 kat 40 orang. Guru kelas seorang. Sebelum ni guru kelas seorang je. Sebelum ni guru kelas seorang je yang jaga kelas. So kita kata kita buat kelas cantik pertandingan. PIBG cari hadiah, buat hadiah. Jadi bila masa ni kita pong dalam grup, bubuh macam-macam cerita, pertandingan ada semua-semua ni, masing-masing excited. Jadi tujuan saya pada masa tu ialah kita sebenarnya bagi saya beritahu tadi, pelajar dalam kelas tu duduk separuh hari. Kalau duduk rumah macam sekarang ni susah kita, separuh hari dia duduk dalam kelas yang tidak selesa. Siapa yang sediakan kajian bagi kelas je, bagi kursi meja, bagi papaitai, bagi cikgu. Itu pun kos dah banyak dah. Kalau kita buat kelas sendirian, kalau sendirian mati kita nak jaga macam tu. Jadi saya kata kalau kata 30 orang tu bagi 10 hias orang pun dah 300. Dalam ramai-ramai tu ada yang lebih pendapatan dia. Jadi bila kita buat macam tu, ada yang parent mari tukar whiteboard pun ada. Yang tu mari tambah kipas pun ada. Macam-macam ni. Jadi bila kita macam tu, suasana tu menjadi semangat. Masing-masing excited nak hias kelas. Jadi kelas indah dan cantik. Jadi saya sendiri sebagai YDP, saya pun kelas saya lah. Kelas saya panggil mesyuarat. Sebelum kelas bermula, saya panggil mesyuarat. Semua parent, kita mesyuarat ni. Saya bermesyuarat dalam surau yang tadi tu, mesyuarat. Semua parent mari nak buat apa? Kita nak bagi berapa hias orang ke kelas ni. Dan hasilnya bila kita dah bincang, inilah jadi kelas kat Islah. Sebahagian lah. Ada yang tak cantik pun ada. Orang kata tunjuk comel saja dah. Betul lah, takkan tunjuk tak comel. Jadi noyaknya hak comel ada, tak comel pun ada. Tapi ada, lepas kita buat tu kelas pun jadi cantik. Kelas comel, indah dan menarik. Lepas tu suasana sekolah pun jadi comel dan menarik. Ada tempat nak bergambar macam-macam. Jadi apa yang saya kata tadi, bila dah kelas comel tu, sukalah. Ni yang kata program komuniti, ni guru besar lama saya dengan ngecat, saya kata ngecat pagar ni. Lepas tu ibu bapa turun lah, pakat bantu. Ni masa kita masuk pertandingan Asian Sang 2017 parent pakat turun ni buat ni roket nak naik ke astronaut ni, nak naik ni dia punya, kita punya topi ni buat daripada surat khabar ni, parent turun buat sendiri ni, ramai-ramai sampai malam-malam duduk sekolah. Semua naik semangat, naik syekh panggil. Dia seronok sampai ke Terengganu. Apa nama konvoi pergi ke Terengganu ramai-ramai semua-semua ni. Lepas tu macam-macam lah program yang kita buat. Bila sudah semangat, parent pakai turun bantu program-program. Anak-anak pun menjadi cemerlang.
macam program yang ada marah minit dah. Okay, macam program yang kita buat, cuma marilah tahun 2019 macam mana COVID melanda. Macam mana COVID melanda ni, macam-macam masalah berlaku. Kita pun tahu, kita belajar kat rumah semua-semua, tak boleh nak buat apa dah, tak boleh buat apa. Budak pun boring. Tahun pertama ngajar dengan WhatsApp, ada yang bagi YouTube link, ada yang bagi itu ini. Budak-budak tak tahu buat ke tidak. Jadi kami di PIBG pun bermesyuarat, mesyuarat pada tahun 2021. 2020 tak sempat nak buat apalah, pasal masa tu semua orang ada pening. Jadi kita mesyuarat, kita takkanlah nak bawa kelas dengan WhatsApp, pergi hantar link bagi tu macam ni. So kita bincang, yang tu ada mari pandangan macam-macam. Jadi dia kata anak dia dekat sekolah SJK di Bangi. Tahun lepas lagi buat online daripada pukul 10 pagi, daripada pukul 8 pagi tu sampai tengah hari. Kalau tak masuk 10 minit, apa nama guru kelas akan call. Lepas tu ada seorang lagi cakap dekat PHA daripada Kota Baru tu, eksekutif rendah, kata ni saya kata kita kena kongsi orang buat macam mana. PHA kata sekolah dia pun sama, pagi-pagi lagi kelas online secara Google Meet. Siapa tak main kelas 10 minit, sekolah akan call. Kenapa anak murid tak mari, tidur ke, tak sihat ke. Jadi mak ayah paksa nak gerak, nak pastikan anak pagi-pagi lagi. So malam tak boleh main game, tak boleh apa, pasal esok kelas pagi. Kalau tak masuk kelas, cikgu akan call. Jadi samalah yang MRCM, sekolah sama penuh pun macam itu. MRCM sampai malam-malam pun dia buat kelas online, tuition macam-macam. Jadi bila kita dapat mentu, saya pun nak royak ke guru besar, kena buat Google Meet, rasa nanti balas pula. Saya pun buat memo sikit lah, memo kepada guru besar apa yang diputuskan oleh pesyuarat PIBG. Kita mohon sekolah buat kelas Google Meet, jangan lagi buat secara offline, tinggal menyentuh, tak tahu budak buat tak buat. Jadi bila masa hantar kepada guru besar agak responsif. Okey, dia kata saya akan cuba. Alhamdulillah guru besar saya sekarang ini, Cikgu Syafi, ambil action yang agak baik. Siap buat kelas pada guru-guru dia macam mana nak buat kelas 10 orang dia latih sendiri buat macam mana. Ada yang mari, cikgu saya dah tua nak patch, tak reti nak buat macam mana. Tapi cikgu saya kata tak apalah, buat dulu, belajar dulu. Takkanlah kita nak dapat gaji buta. Ini kerja zaman sekarang, kena bertukar lah, kena ikut semasa. Jadi pada masa itulah bermula kelas secara online. Bulan 7 semua kelas di sekolah Islah, 44 kelas dah bermula secara online, tak ada lagi secara offline. Cumanya kadang-kadang adalah offline. Cumanya saya beritahu masalahnya ialah bila saya share dalam grup kumpulan gerak saya sendiri pun negeri Kelantan, ramai yang kata demo sekolah bandar boleh buat lah, kita sekolah kap pun tak boleh buat. Sebenarnya sekolah saya pun ramai yang susah, ada yang orang susah pun ramai. Dan saya beritahu tadi di Kuala Lumpur pun sama. Cumanya kita nak pembelajaran yang kualiti, kita usahakan. Cuma kementerian bagi tahu boleh buat offline online tu pasal dia tak nak tekan kita lah. Cumanya kita sendiri kat sekolah, kita nak sekolah kita tu cemerlang, kita kena buat. Jadi bila tak ada tu, saya pun kata kita kena cari dalam kelas kita ni siapa yang tak ada peranti, kita cari, kita bantu. Jadi dalam hal ni saya nak beritahu lah, bila saya dah 5-6 tahun dalam PIBG ni, saya rasa penat mencari duit untuk sumbangan dan macam-macam ni. Kadang-kadang tu bulan puasa kita buat bagi zakat lah apa tu, yang datang tu nampak macam kaya beraku je. Kita penat nak cari, kita duk bagi beras dia. Jadi saya pesan kepada cikgu sekolah dan guru besar saya, yang ni saya tak nak ikut data yang ada dalam kita punya rekod kat sekolah. Tak sih dah, kalau ikut data dia berapa yang gaji tu kita ambil, kita bagi je. Dia kata ada 200-300 orang. Jadi saya kata macam ni, saya nak semua guru PKM cek balik semua dalam kelas tu, siapa yang tak datang kelas, yang tak masuk kelas, siapa yang tak masuk kelas. Lepas tu kena cek berapa tak masuk kelas, adakah pasal dia susah ataupun dia tidur. So kita dapatlah soal dalam bukan dalam 50-60 orang rasanya, daripada yang 200 lebih rekod data tu. So kita cari duit. So kita pun tak ada duit juga pasal 2 tahun dah tak kutip yuran PIBG ni. So pada 11/9 itu kita bagi untuk 24 orang, kita bagi telefon sama dengan line internet sekali, yang untuk 3 bulan. Dan pasal kedua dalam 2-3 hari lepas, 7 November, kita 10 lagi pada kita dapat. Jadi kos yang kita dapat semua ni sumbangan dalam 10,000 untuk bantu pelajar-pelajar kita.
ada lagi lebih kurang dalam 30 orang lagi. So kalau tuan-tuan rakan-rakan yang ada ni, yang ada rasa duit lebih nak sumbang pada saya untuk bantu anak-anak Islah ni, bolehlah sumbang pada saya lepas ni. Jadi dalam masa COVID ni juga, alhamdulillah dengan semangat pelajar yang ada ni, ramai pelajar-pelajar Islah tetap bersemangat masuk peringkat negeri, kebangsaan pemenang pada, dan peringkat antarabangsa pun kita menang satu di Venezuela, ingat dapat nombor 1, dan kita masuk tenis di Kazakhstan. Masa baru balik daripada kita, saya tahu result macam mana. Dan yang ni yang last kali yang saya bagi tahu tadi tu, yang gambar mula tadi, belum saya tutup majlis ni. Sebenarnya program Tandas ni, Tandas ni saya dah maklum dah program mesyuarat kita Kepulauan Bergerak dengan pengarah negeri, JPN negeri. Saya rasa kita kena susur galukan supaya Tandas di sekolah-sekolah ni comel, cantik dan ceria. Pada semua sekolah, di sekolah saya rasa busuk dan kotor. Dan semasa kita ni ramai, pekerja kita berapa orang je. So didikan yang cara. Jadi inilah menyebabkan masalah berlaku di luar sana. Bila kita pergi di stesen bah ke mana-mana, orang tak tahu jaga Tandas. Pasal di sekolahnya tidak ada didikan macam mana. Dan pengarah lama setuju dengan ini. InsyaAllah lepas ni kalau panjang masa, ada masa, kita akan program untuk semua sekolah di Kelantan. Tapi saya di Islah dekat pengarah dan Kepulauan Bergerak Negeri Kelantan, saya kena mulakan di Islah dulu. Jadi sebenarnya program ni saya plan bersama dengan grup saya dulu tahun 2018 lagi. Kita nak buat 5-star restroom pada masa tu, 2018. Jadi nak beritahunya, walaupun lama, tapi kalau kita ada jiwa rasa nak buat, kita tetap boleh buat bila kita ada rasa nak buat. Jadi masa tu kebetulan grup saya dipindahkan ke sekolah Dr. Hashim. So program ni tersentak seketika. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 tahun ni, masa COVID ni, inilah tanda buruk, tanda yang buruk ni. Saya tunjuk juga yang buruk, ada kata tak tunjuk dah buruk, tunjuk ramai saja. Ni tanda buruk ni. Jadi kita tukar daripada yang buruk ni kepada yang ni. So di Islah ni kita tukar konsep. So saya panggil pelukis, kita cari duit, kita buat. Kita bagi tahu dalam grup WhatsApp. Ni konsep adalah konsep Sakura. Sakura, rasa kat Jepun gitu. Tak ada muzik Sakura ni. Jadi yang ni kalau masuk tu tengok Sakura. Dalam pun lukisan Sakura. Dalam. Yang ni roses. Yang ni kat dalam, masuk tanah tu besar roses, terkejut tengok. Boleh buat bergambar. Pergi Islah apa ni, siapa nak gambar kat toilet silakan. Ni dekat dalam, dekat luar, kat dalam. Roses. Ini lavender. Yang ni kat luar macam ni, kat dalam macam ni. Yang ni untuk tanda budak jah 1 dengan anak jah 1, kita buat konsep kartun sikit. Oren dalam tu ada oren juga. Ini tandas lelaki. Ini area kawasan tandas pelawat, guru-guru pelawat dekat dengan bangunan pentadbiran. Jadi saya bagi tahu kenapa saya buat konsep macam ni. Kerana kenapa PIBG Islah buat konsep macam ni? Kerana saya kata tandas kena bau sedap. Tak boleh bau busuk. Jadi kita masukkan benda-benda macam ni, kita buat macam ni kan. Supaya nanti yang sakura ni akan bau sakura. Sakura. Yang ni bau roses, akan bau roses. Yang ni akan bau lavender, yang ini akan bau oren. Mana tanah nak bau? Tak mana tak bau. So kita bubuh pembau apa dia panggil? Pewangi. Yang oren akan bau oren, yang apa nama? Yang lavender bau lavender. Lepas siap tu kita baiki kita masukkan penyangkut baju. Ada tanda yang lama yang budak darjah 1 tu kita buang, kita bubuh yang tandas duduk pasal dia kata tak pandai nak duduk lah budak sekarang Pernah saya tengok ada najis duduk atas lantai, tak gerti nak cangkung tu kita buat yang tu. Jadi ni yang saya kata dekat Islah ni kita ada ni. Kalau pergi sekolah-sekolah saya rasa terkejut ada pewangi rasa pejabat pun tak ada, bilik guru besar pun tak ada, tiba kat tandas ada. Dan nak beritahu kita sediakan, kita siap pasang 5 biji water pump ni, enjin air. Kan ni insyaAllah Islah ni air laju semua. Yang kalau kita buat piping baru, kos semua habis ni RM34,000. RM34,000. Dan inilah nak bagi guru besar. Ni saya juga ni duk bincang dengan pekerja dengan ni, fikir cikgu whiteboard apa nak buat. Kita nak tolong sendirilah, tak boleh segah orang.
Ni turun apa bagi tahu, bincang. Tapi yang dah tahu dia saya dah masuk. Itu saja untuk nama toilet yang islah. InsyaAllah kalau yang baik copy paste lah. Dan kita tahu satu projek yang masih belum terlaksana yang kita plan lama dah. Kita ada plan satu lagi Islah Recycle Center. Yang ni insyaAllah kalau ada masa ada harapan jadilah. Pakai doa. Kalau siapa nak copy paste pun copy paste lah benda ni. Yang ni yang belum dilaksanakan. Yang belum dilaksanakan ni saya tahu lah. Saya rasa dia bagi awal-awal tadi saya kata jangan risau perkongsian. Jangan risau, jangan rugi duduk dengan perkongsian. Pastinya sebelum ni ada satu perkongsian yang dibuat oleh pihak kumpulan bergerak menjemput YDP daripada PHA. Saya tahu ada ke sini. PHA beritahu sekolah PHA ni Kota Baru ni yang membantunya bukan sekadar guru PIBG, bukan yang membantunya orang luar termasuk syarikat-syarikat dan juga gereja bantu sekolah STK. Jadi ni yang saya kata masjid rakan kita belum yang kita ajak bersama duduk dengan kita. Saya mencadangkanlah, saya dalam proses tunggu masa sekolah bersemuka dibuat. Saya ingat kita akan buat rombongan bersama dengan pihak PIBG, jumpa dengan Jawatankuasa Masjid dekat je sekolah ya. Nak cantik sekolah kita ni, surau kita ni sebagai anak angkat kepada masjid. Jadi kita akan panggil Pak Masjid mari buat program. Dalam masa sama insyaAllah kalau kita nak pasang kapet ke apa kita suruh dia kutip derma lah jemaah tu insyaAllah. So macam ni kalau nak copy paste nak buat pun boleh lah, pergi jumpa masjid-masjid, ajak dia orang bersama dengan sekolah kita. Dan satu lagi yang masih belum buat ialah alumni. Dah 2-3 tahun dah saya buat jawatankuasa khas dalam biru saya, biru alumni, tak jadi lagi. Kali ni ada yang mari tolong seorang dua orang daripada alumni ada, cuma dari persatuan tak ada. Saya nak tubuhkan satu persatuan alumni untuk sekolah rendah. Sekolah saya masih belum dilaksanakan. Alhamdulillah setakat ni nampak ada dah usaha-usaha dibuat, cumanya belum terlaksana lagi. Jadi itu saja saya rasa perkongsian saya pada hari ini. Cumanya yang last sekali surah Al-Hijr 3940 Al-Quran sebut qala rabbi bima aghwaytani law zayyana lahum fil ardi wa la uyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yani dalam Quran ni kita akan jumpa satu bab di mana berlaku dialog antara iblis dengan Allah satu ketika masa iblis dihalau keluar daripada syurga masa tak nak sujud pada Adam. Dan antaranya iblis ada bagi tahu, aku akan hasut buat apa-apa kepada semua anak-anak Adam ini dan semuanya akan dengar kata aku kecuali orang-orang yang ikhlas, mukhlasin, bukan beriman, mukhlasin. Jadi dalam kerja buat kita, insyaAllah kalau kita berbuat ikhlas, orang nak kata gapo pun katalah, sama-samalah kita terapkan bahawa kita buat biar ikhlas dan biarlah kerja-kerja buat kita dapat ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Ada 88 slide saya tunjuk pada hari ini, panjang tak kira tak tepuk sikit kot. Dah penat dah. Jadi saya rasa yang baik tu ambil lah, yang buruk tu kesampingkanlah dah. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tersalah kata. Terima kasih kepada pihak penganjur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Wan Muhammad Zuhdi bin Wan Abdullah atas perkongsian yang sangat hebat dan sungguh memberi inspirasi kepada kita semua. Kebersamaan dan kesepakatan PIBG dan pihak sekolah sungguh membanggakan. Saya teringat satu pantun dan khas untuk yang berusaha Tuan Haji Wan Muhammad Zuhdi bin Wan Abdullah. Kata orang lama-lama ya, apa tanda kain pelekat raginya halus dibentang lebar. Apa tanda YDP PIBG yang hebat, akalnya tajam, orangnya sabar. Begitulah YDP yang cemerlang yang sentiasa mempunyai idea-idea yang kreatif serta sabar demi memastikan kemanjadian murid dan kualiti sekolah terus berada pada landasan yang betul. Satu tepukan sekali lagi untuk yang berusaha Tuan Haji Wan Muhammad Zuhdi bin Wan Abdullah atas perkongsian sebentar tadi.